sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Cuba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti apa kata? Ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan ke, setan ke, iblis ke, suka. Boleh kau wali ke, boleh kau nabi ke, boleh kau ustaz ke, ulama ke, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak setan kau. Kalau kau wali setan. Kalau kau guru iblis kau. Kalau kau ulama setan. Apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir, kau katakan pula Hindu itu kafir, kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ni sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ni manusia yang tidak suka bab kesucian. Bini suci, suka. Anak kita bersih suci, kita suka. Kereta kita bersih suci, kita suka. Rumah kita bersih suci, kita suka. Pemakanan bersih suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma, barang buruk rasa beloma. Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil.
wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Adapun la haula ni tiada keupayaan, tiada kemampuan, tak ada daya. Makna tak ada daya ni apapun tak ada. Makna tak ada daya ni semua sekali tak ada. Sampai hidup pun tak ada. Jadi kalau la haula apapun tak ada. Sebesar zarah pun tak ada. Makna la haula. Jadi tiada. Dengan diri pun tak ada. Diri tak ada. Apapun sekali tak ada. Jadi makna la haula wala quwata illa billahil ali. Melainkan yang ada kuasa Allah. Jadi kalau kita sebut la haula, kalau kita sebut la haula quwata illa billah, itu kan kuasa. Bunyi kan kuasa. Kita cakap tak ada daya. Tu bunyi tu. Cuba sebut. Itu kuasa. Boleh berbunyi kan daya. Boleh bunyi itu daya. Upaya. Berbunyi. Macam mana tu? Aku ni tak ada daya. Aku ni tak ada kuasa. Itu bunyi tu macam mana? Aku tak ada. Aku tak ada ni ada ke tidak? Tu kita ni belajar bab hakikat kan? Kalau dalam bab hakikat, batal lah kalau kita ni cakap aku ni tak ada daya, aku ni tak ada daya. Berbunyi. Sebut itu upaya. Jadi kalau makna tak ada daya upaya tu macam mana? Sebut saya ni tak ada daya. Itu orang berdaya. Itu orang berupaya. Itu makanya di bab syariat ini tak masuk, tak kena makna daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak kena dengan apa yang ditafsirkan tu. Adakah orang bercakap tak ada daya pula? Berbunyi, aku tak ada daya, aku tak ada. Kalau aku cakap aku tak ada kan? Berbunyi ada ke tidak? Bunyi, sebutkan bunyi, ada daya ke tak ada? Kalau dah berbunyi, ada ke tidak? Itu kalau dengar bunyi azan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dah tak gerak pun. Banyak saya tahu, saya dengar tu. Kalau bunyi azan, kita dengar ni, telinga ni dengar, tak nak beranjak, duduk aja. Lagi dia buat hal lagi, buat tak tahu. Sebut saja la haula, ini pendusta. Nanti di akhir hayat nanti rasakan. Banyak sangat tu saya dengar. Saya tahu tu. Mana-mana guru yang cakap macam tu. Dia kata apa? Kalau kita sembahyang, solat, kena masuk neraka wain, pendusta. Itu dusta. Berdirilah, kita geraklah. Mari mengerjakan solat, mari tegakkan solat. Kenapa cakap bukan disuruh sebut la haula? Penipu, dusta, pendusta, itulah pendusta agama. Dah dengar hayya 'alas solat, mari bergegas, mari buat, mari tegakkan. Apa pula panggil la haula pula? Itu memodohi diri. Ada dengar tak suara azan tu? Dengar tak? Kenapa tak buat? Kenapa tak berdiri? Kenapa tak bergegas? Saja buat tak tahu. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Penipu. Saya cakap engkau penipu, pendusta. Dusta kamu.
Kalau bab hakikat, di bab hakikat, ingat nih saya cakap kalau di bab hakikat makrifat, yang saya dengar di bab makrifat ni orang kajian makrifat lagi banyak sebut macam itu. Itu pendusta, penipu, pembohong. Kalau ada guru makrifat mengajarkan itu guru makrifat pembohong, pendusta itu. Jahanam kau. Nabi makrifat tak? Nabi kita makrifat tak tu? Lagi makrifat lah. Buat sembahyang. Kenapa pula guru-guru makrifat ni ada dengar suara azan dah panggil? Kenapa cakap la haula? Kalau di bab syariat, di bab syariat banyak dengar orang nak sembahyang. Jadi kalau orang nak sembahyang dengar suara azan, dia nak bergegas nak solat, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Tapi tegak dekat sajadah. Faham tak maksudnya? Boleh tak bang sebut macam tu? Kita nak sembahyang boleh, tapi sembahyang. Inilah haula, kau tak sembahyang, kau tak bergegas. Kalau kita dengar suara azan, umpama kita pergi dekat masjid, kita nak buat sembahyang, nak mengerjakan sembahyang. Kan ada orang iqamah lepas azan tu ada iqamah kan? Qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh. Itu tak menipu sebab buat sembahyang. Kita tawaduk, kita merasa kita tak mampu buat, kita merasa kita tak ada daya upaya, melainkan kuasa Allah. Kita boleh berdiri ni kuasa Allah, kita boleh buat solat ni kuasa Allah. Itu boleh. Ini kau sebut la haula kau tidur, dusta. Itu maksudnya. Bukan orang tegak berdiri depan sajadah tu, depan tikar sembahyang tu saya cakap dusta, bukan. Ini boleh faham, jangan salah faham pula. Bila kita nak sembahyang, dah siap-siap ni, dah ready nak buat sembahyang, ada dengar iqamat, ada iqamah, boleh. La haula wala quwata illa billah. Dengar suara iqamah boleh, tapi buatlah. Itu mentawadukkan. Tawaduknya hamba Allah ni, kita ni, yang memang semua yang apa kita buat ni kuasa Allah. Itu boleh. Jangan dengar azan, dengar iqamah, buat tak tahu aja la haula. Buat tidak, saja je buat, saja je cakap. Ni kalau aku buat ni pergi ke neraka well ni. Kalau buat masuk neraka wai. Tak buat ke surga pergi. Habis yang sebut la haula ni apa hal? Sebut la haula ni apa hal? Saja je buat. Saja tak nak. Dia kata apa? Kalau aku buat ni pergi, dia dah tahu benda ni lalai. Dah siap tahu dah. Ni aku kalau buat ni lalai. Buat salah, tak buat pun salah juga. Jadi kena buat yang betul. Allah inginkan, yang Allah nak tu, yang Allah nak tu, yang sebenar-benar buat, yang semurni-murninya solat, fokus, khusyuk, syahadat, solat, puasa, zakat, sedekah, infak, sampai bila dah mampu kita pergi melaksanakan haji. Ini kan semua syariat ni, benda pegang ni, boleh tengok kitab, boleh buka dekat kitab. Tak payah jawab. Orang hakikat mana ada bunyi-bunyi jawab. Buat ajalah. Allah tak tahukah kita ni nak buat sembahyang? Kena jawab lagi. Kalau di bab hakikat makrifat, cakap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menipu, dusta. Bunyi itu kan kuasa.
Kalau kajian hakikat makrifat saja, jangan pergi ke syariat, nanti gaduh. Kalau kita buka kajian, kita mengaji hakikat makrifat, jangan pergi ke syariat. Bukan tak buat syariat. Ini kan kena faham. Yang banyak sekarang ni kajian makrifat tak buat syariat. Yang saya cakap ni mengaji hakikat makrifat, jangan campur syariat. Faham perbezaan tak? Macam mana saya nak pergi atas lagi ni? Yang ni saja tak habis lagi. Tuan-tuan belum faham lagi. Mengaji hakikat makrifat, jangan pergi ke syariat. Gaduh, tak kena, berbeza maknanya. Contoh, kalau la haula wala quwata illa billahil azim, di bab syariat ini perkara biasa, tak kena apa-apa dah, biasa je, no hal. Kalau di syariat boleh buat, dah depan sejadah tu, la haula wala quwata illa billahil azim. Coba buka minda kita, buka akal kita. Malu tak kita cakap kita ni tak ada daya? Dah nak berdiri sembahyang, kita cakap tak ada daya. Bernapas pun ada daya, celik mata pun ada daya upaya. Kenapa selalu cakap la haula? Tak nak ada daya ke? Tak bersyukur ke Allah bagi daya upaya dengan kita ni? Yang daya upaya Allah ni dah ada dengan kita. Tak nak kita syukuri. Selalu tidak mensyukuri apa-apa yang dibagi Allah kepada kita. Bukankah daya upaya ni daripada Allah? Sudah pun ada kepada kita, sehingga kita ni boleh buat sembahyang, bekerja, kan? Boleh fikir. Tidak ada satu perbuatan kalau tak ada izin daripada, itu bukan serah balik kepada Allah. Tidaklah satu daya upaya yang ada dengan kita ni kalau bukan izin Allah. Itu serah balik ke Allah kan? Itu makna serah balik ke Allah kan? Serah balik ke Allah kan? Itu serah balik ke Allah. Itu apanya yang kita nak serah balik kepada Allah? Allah dah bagi kat kita permanen dah. Nafas kita ni nak serah balik ke Allah dah. Perbuatan kita ni nak serah balik ke Allah. Rezeki kita ni nak serah balik ke Allah. Macam mana ni? Cuba boleh jelaskan. Yang mananya kita nak serah balik kepada Allah. Innalillah ni hak Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau bab kembalikan kepada Allah, balik semula kepada Allah, bukan bab la haula. Ini yang nak dibuka ini bab innalillah ke bab la haula? Melompat. Inilah kita ni muzakarah. Kita ni bukan nak bergaduh, kita bermuzakarah, berbagi, berkongsi. Betul tu makna la haula dalam hakikat, kan? Inna lillah ilahi rajiun, makna dalam hakikat, dalam kajian hakikat. Makrifat la inna lillah, aku daripada aku, hak aku itu milikku, kembali kepada aku. Sesungguhnya hak aku, kepunyaanku, kembali lagi kepada aku. Ini kan cantik aku dengarnya, suka saya hobi makrifat. Kalau dalam syariat banyak kita, tuan-tuan tak payah jumpa saya, buang masa jauh-jauh datang. Tak rugi ke jauh-jauh datang soal saya dengan soalan syariat ni? Bukan tak faham, aku ni kan dulu belajar syariat. Nanti dia kata apa? Ini Bang Hadi keji hal syariat. Mana boleh syariat Nabi bawa, syariat Nabi ajarkan, mana boleh keji. Tengok tadi, inna lillah ilaihi rajiun, dalam bab makrifat, sesungguhnya hak aku kembali lagi kepada aku. Nak tanya syariat, datang daripada Allah, kembali kepada Allah.
Itu jangan ditanya lagi. Anak saya pun tahu tuh. Kalau dah pasti kembali kepada Allah, tak payahlah kita ni buat apa-apa, macam tu kan. Hak Allah kembali kepada, tak payah buat apa-apa lagi lah. Garanti kembali kan. Macam tu. Sesungguhnya hak Allah mesti kembali kepada Allah. Ini tarekat. Sesungguhnya aku, awalnya aku, akhir aku kembali. Itu kan yang ditanya kan?